6 maut, 60 selamat tragedi Bot Karam. September ini ditetapkan penguatkuasaan pengezonan semula zon. Assalamualaikum, selamat petang. Salam satu Malaysia. Saya Hisham Saleh. Dan juga saya Norlela Muhammad Nor. 18 Jun 2014, Berita Wilayah turut membawakan informasi setempat yang lain seperti kemalangan maut sentuh perasaan pengguna jalan raya. Juga zakat fitrah di Sabah kekal RM7. Dan tidak ketinggalan cuaca kering, pelan tindakan dirangka. Jadi Lela, teruskan saja dengan perkembangan setempat. Silakan. Baiklah saudara, kami mulakan dengan laporan ini. Tempoh tengah malam tadi, bot yang dinaiki 97 penumpang warga asing karam di perairan Selat Melaka dekat Banting, Selangor. Dan serentak dengan tragedi itu, pasukan mencari dan menyelamat digerakkan pihak berkuasa. Ketika ini berada di lokasi Muhammad Yunus Muhammad Nor yang mengikuti perkembangan semasa tragedi itu. Jadi Yunus, perkembangan setakat ini. Ya, terima kasih Hisham dan Norlela. Saudara, setakat ini jumlah mangsa bot karam di perairan Pulau Keri, Banting ini yang telah disahkan maut ialah seramai 6 orang. Ia berikutan penemuan mayat terbaru sejam sebelum ini. Jumlah itu menjadikan mangsa yang masih belum diketahui nasib berbaki 30 orang. 61 penumpang yang selamat kini berada di bawah seliaan pihak kastam dan juga PDRM. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendent Azman Abdul Razak dalam satu sidang media sebentar tadi mengesahkan kes bot karam ini diklasifikasi sebagai kes pemerdagangan orang. Serta lanjut mengenainya diteruskan dan begitu juga operasi mencari dan menyelamat di kawasan yang telah dikenal pasti diteruskan oleh semua pihak yang terlibat dalam misi kali ini, termasuk daripada polis, bomba dan juga Jabatan Pertahanan Awam Malaysia. Jadi untuk makluman saudara juga, Ketua Polis Selangor Datuk Abdul Samad Ahmad baru sahaja tiba di jeti nelayan Pantai Kelanang ini. Ketika ini beliau sedang diberi taklimat oleh pegawai-pegawainya dan satu sidang media dijangka diadakan beliau pada bila-bila masa daripada sekarang. Jadi teruskan bersama TV1 untuk mengetahui perkembangan terkini mengenai kes bot karam di perairan Pulau Keri, Banting ini. Jadi kita kembali bersama Hisham dan juga Norlela di Angkasa Puri. Silakan. Yunus, terima kasih. Dan sementara itu, operasi mencari dan menyelamat diperluas 4 batu nautika lagi ke muara Sungai Langat daripada lokasi bot karam sehingga kesemua penumpang ditemui. Siasatan awal Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM mendapati kesemua penumpang terdiri daripada warga Indonesia yang sedang menuju Aceh. 6 disahkan terbunuh dengan 5 daripadanya lelaki dan seorang lagi wanita. Dengan memperluas kawasan operasi, pasukan mencari dan menyelamat juga menemui bangkai tongkang terbabit pada 10.45 pagi tadi di muara Sungai Langat. Pecahan dia, APMM ramai melibatkan 30 pegawai, 9 anggota dan 3 anggota pasukan gerakan AM. Bomba, 3 pegawai dan 8 anggota. Dan Jabatan Pertahanan Awam, 1 pegawai. Dalam siasatan kami, kemungkinan besar bot itu karam sebab terlebih muatan. Mungkin terlebih muatan. Tempat ada juga maklumat yang kita terima, dia orang cakap ada leaking. Leaking, kebocoran yang menyebabkan bot itu karam. Tapi kita belum dapat kepastian. Sebab itu masih dalam siasatan kita. Dalam sidang media di pangkalan APMM di Pelabuhan Klang, Lieutenant Commander Muhammad Hambali berkata operasi mencari dan menyelamat bot karam ini membabitkan 96 anggota. Mereka terdiri daripada anggota Jabatan Maritim, Bomba dan Penyelamat, Polis, Jabatan Pertahanan Awam, Pejabat Daerah Kuala Langat dan Hospital Besar Banting. 10 aset pencarian diguna termasuk sebuah pesawat udara. APMM difahamkan Wakil Kedutaan Indonesia telah berada di Balai Polis Teluk Parlimen Garang bagi membantu mangsa yang terselamat. Setakat pukul 1.30 petang tadi, Ketua Polis Kuala Langat Superintendent Azman Abdul Razak mengesahkan 61 mangsa selamat dalam insiden terbabit. Daripada jumlah berkenaan, 31 individu telah diserahkan kepada pihak kastam.
Manakala bakinya dibawa ke Balai Polis Kuala Langat untuk siasatan lanjut. Kemungkinan mangsa yang masih belum ditemui untuk hidup tinggi kerana kejadian berlaku kurang 24 jam. Siasatan awal tidak menolak kemungkinan insiden terjadi akibat bot terbabit dipukul ribut. Lebih memburukkan keadaan, insiden juga dipercayai membawa lebih muatan kerana pengangkutan itu hanya boleh memuatkan seramai 50 hingga 60 penumpang. Berhubung tragedi itu juga pihak berkuasa mengklasifikasikan kes sebagai pemerdagangan orang. Siasatan ketika ini diperhebat bagi mengenal pasti dalang sebenar di sebalik sindiket itu. Setakat laporan disiapkan, masih tiada pengenalan identiti diri diperoleh dari mana-mana mangsa. Polis mengesyaki mereka menyeludup keluar melalui perairan Pulau Keri, Banting. Melibatkan seramai lebih kurang 97 orang warga Indonesia ini. Setakat ini seramai 61 telah berjaya diselamatkan, yang mana pecahannya adalah seramai 48 lelaki, 12 perempuan dan 1 kanak-kanak perempuan. Manakala bakinya masih dalam usaha mencari di pesisiran pantai yang melibatkan banyak agensi yang turut mencari dan menyelamat, di antaranya daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat, daripada Maritim, daripada pihak-pihak JPAM, daripada Persatuan Nelayan juga terlibat di dalam usaha mencari penyelamat ini. Pengusaha bot pemilik dan tekong sedang dikenal pasti. Rakaman percakapan juga bakal dibuat ke atas semua penumpang yang selamat. Kes disiasat mengikut Akta Anti Pemerdagangan Orang 2007. Tiada tuntutan dibuat pemilik selepas kenderaan disita menyebabkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Sembilan mengadakan sesi lelongan 50 motosikal. Pengarah JPJ Negeri Saiful Azri Hamzah mengakui jumlah bidaan bermula serendah RM50 dan bidaan tertinggi pula sehingga mencecah lebih RM5,000 melibatkan 187 pembida. Di mana yang telah saya sebut tadi, ada sebanyak 50 buah motosikal telah pun kita lelong, dan semua motosikal ini kita telah semak dan kita telah pastikan motosikal ini kembali boleh dilesenkan dan boleh bergerak di atas jalan raya. Kesemua motosikal yang disita membabitkan kesalahan seperti cukai jalan yang tamat tempoh, tiada lesen memandu dan pemalsuan enjin. Hasrat seorang wanita mencari sumber pendapatan dengan mengusahakan perniagaan inap desa di Batu Feringgi musnah apabila rumah inap desa yang baru dibinanya dirobohkan Majlis Perbandaran Pulau Pinang MPPP. Lebih mengecewakan, tindakan dibuat tanpa sebarang amaran. Pukul 11 pagi tadi, sepasukan penguatkuasa MPPP bertindak merobohkan inap desa 12 bilik yang diusahakan Aisyah B. Ismail, 58 tahun, tanpa memberi sebarang notis terlebih dahulu. Aisyah ketika ditemui terkilan dengan perbuatan kejam MPPP itu yang gagal berunding sebelum bertindak merobohkan struktur berkenaan. Kecewa, memang kecewa. Dah buat elok dah semua. Pasal itu dia pun dah minta lulus. Kalau ni dia pun main roboh aku tu yang tak lulus apa. Dia beri notis apa? Tak ada apa pun tak ada. Ayat dulu. Kalau ni macam ni dia pun buat. Dia pun ingat kawan semua. Perniagaannya bakal bermula Jumaat ini dan ekoran tindakan tidak berperikemanusiaan itu dirinya terpaksa menanggung kerugian sehingga RM300,000. Di Jalan Anak Bukit dekat Alusta, Kedah pula, sebuah rumah serta 3 kedai sederet membabitkan kedai jahit, kedai motosikal dan kedai makan hangus terbakar. Insiden yang berlaku pada pukul 7.45 pagi tadi bagaimanapun tidak membabitkan kemalangan jiwa. Pemilik rumah terbabit Muhammad Qayyum Abdul Razak mengakui ketika insiden hanya beberapa barangan dalam rumah sahaja sempat diselamatkan sebelum api marak. Saya duduk dalam ruang tamu, tu saya lari keluar, api dah kuih besar. Tak boleh nak buat apa, saya cuma dah bawa keluar barang dalam rumah. Rumah kembang kedai motor. Sekali dengan kedai depan.
Ketika kejadian, semua kedai belum dibuka. Sementara itu, pemilik kedai motosikal yang sudah 4 tahun beroperasi, Muhammad Normi berkata, selain motosikal, aksesori motosikal yang dijual di kedainya hangus terbakar. Kalau ni ada semua spare part motor, aksesori motor. Motor 20 lebih. Motor lama semua. Yang baru betul tak ada. Ya. Penolong penguasa bomba dan penyelamat Al-Star Muhammad Hafiq Abu Hassan memberitahu pihaknya menerima panggilan kira-kira pukul 7.48 pagi dan tiba di lokasi 5 minit kemudian. Dengan kekuatan 14 anggota, pihaknya dapat mengawal api daripada mereka pada pukul 8.13 pagi. Usaha memadam kebakaran turut dibantu 5 pasukan bomba sukarela dari Taman Mutiara, Kampung Berjaya, seberang Nyonya, Kampung Baru Rangkaian dan Jalan Kundur. Punca dan jumlah kerugian sedang ditaksirkan. Saudara, saban hari laporan mengenai kemalangan jalan raya dipaparkan. Tiada siapa dapat menduga kecelakaan yang akan berlaku sama ada kesilapan sendiri maupun pengguna lain. Betul, Nalela. Seolah-olah menjadi tradisi juga setiap kali berlakunya kemalangan negeri, pemandu dan pengguna jalan raya memilih untuk memperlahankan kenderaan sambil mengambil peluang untuk sepintas lalu. Apa yang berlaku? Ya, Syamdan, tetapi kes kemalangan maut yang berlaku di Kampung Wakaf Tengah dekat Batu Rakit, Kuala Terengganu menyentuh emosi mereka yang kebetulan berada di lokasi, termasuk juru kamera RTM Terengganu, Nasrum Abdullah. Detik-detik yang menyentuh perasaan ini sempat dirakamkan lensa juru kamera ini yang ketika itu dalam perjalanan ke majlis disetiu melihat tubuh suami Johari Yatim 40 tahun terbujur kaku selepas motosikal yang ditungganginya terbabit kemalangan dengan sebuah trailer menimbulkan satu emosi yang sukar ditunjukkan. Hanya tangisan hiba mampu meluahkan perasaan si isteri Semah Yahya. Insiden yang berlaku di Kampung Wakaf Tengah tidak jauh daripada rumah mangsa yang ketika itu dalam perjalanan pulang dari tempat kerja. Lebih menghibakan, isteri mangsa yang baru kehilangan tangan sebelah kiri beberapa minggu lalu akibat termasuk dalam mesin tebu, long lay dan terpaksa dipapah keluarga terdekat. Bantuan anggota paramedik juga diberikan selepas Semah pingsan. 3 anak mangsa yang turut ke lokasi insiden juga tidak dapat menahan sebab. Bukan sahaja keluarga terdekat dan jiran tetangga yang merasai perasaan mereka, tetapi juga pengguna jalan raya lain. Bertemu kembali. Akur dengan rayuan nelayan Zon B dan C untuk menangguhkan sementara penguatkuasaan sistem pengezonan semula kawasan pantai barat Semenanjung, kerajaan kali ini bertegas penguatkuasaannya bakal bermula 1 September ini. Ke arah pelaksanaannya juga, Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengharapkan kumpulan SASAR memahami tujuan pelaksanaannya. Pihaknya juga bersedia menjalankan siri jawayawara ke beberapa lokasi berkaitan. Jadi selepas perbincangan baru ni, dia orang minta rayuan, raya lah macam-macam. Jadi kita beri pertimbangan, okey. Kita setuju selepas 1 September. Untuk mengadakan, pasal dia kata dia orang tak ada komunikasi kurang, dia tak faham lagi, Okeylah, kita kata okey. Kita beri penjelasan lagi. Waktu ni kita buat roadshow untuk memberikan makluman kepada orang B dan C ni. Kita ada 3 bulan lagi. Bercakap selepas menyampaikan bantuan bencana bagi tanaman padi di Kedah, beliau turut memberitahu 60,000 nelayan pantai Zon A terlibat dalam pengezonan ini. Pengezonan semula zon daripada 5 batu nautika kepada 8 batu nautika yang merupakan kawasan pembiakan ikan dan sumber laut selain Tukun. Tindakan berkenaan memberi manfaat dan jaminan masa depan terhadap pemeliharaan sumber laut yang semakin terancam, khususnya spesies ikan yang berkualiti tinggi di pasaran, boleh mengurangkan pencerobohan bot Pukat Tunda ke kawasan nelayan pantai. Sistem berkenaan juga boleh mengelakkan konflik antara nelayan Pukat Tunda dan nelayan di samping mewujudkan ekosistem marin yang sehat. Mengulas mengenai monopoli orang tengah dalam industri padi di negara ini, Menteri yang sama menjelaskan pihak kementerian mewujudkan lebih banyak pusat pengumpulan belian padi anjuran Pertubuhan Peladang Kawasan PPK. Penambahan PPK itu juga perlu dimanfaatkan kumpulan petani dalam mengurangkan kebergantungan kepada orang tengah. Di Kedah sahaja, 8 lagi pusat belian padi akan diwujudkan di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) dengan tambahan sedia ada sebanyak 3
Sementara di luar Mada, 8 buah PPK juga bertindak akan membeli padi dengan harga sama yang ditawarkan pihak berkenaan. Pentingnya adalah kesedaran kepada petani itu sendiri. Yang saya minta mereka jual kepada PPK kerana mereka adalah ahli kepada PPK. Jadi kalau mereka jual kepada PPK, keuntungan akan diperolehi oleh PPK akan dipulangkan balik kepada mereka melalui dividen. Lebih baik dijual kepada PPK. 1,165 petani terbabit dalam kemarau melibatkan 1,525 hektar dengan kos 2.13 juta ringgit. Bantuan banjir pula membabitkan 1,037 petani dengan keluasan 1,134 hektar melibatkan peruntukan 1.75 juta ringgit. Manakala bantuan tanah jelus, kerajaan membelanjakan 11.42 juta ringgit pada tahun ini. Tahun depan buat banci di Mada Suhuman ambil bantuan ni lah. Ikut tu 10 relung lah rasa. Tapi tak tahulah dapat berapa pun, tak pastilah kan, tak tanya pun Ustaz. Lama dah. Apa nama banci ni ingat aku dah tak dapat. Tiba-tiba dapat cara mengejut ni. Alhamdulillah. Kesemua mereka menerima bantuan bencana di Alustar. Baik saudara, hari ke-5 Magic of the Night yang berlangsung di Tasik Marina Putrajaya dijangka menarik kehadiran lebih 10,000 pengunjung untuk melihat lebih dekat 14 bot berhias malam ini. Jadi berada di lokasi penganjuran ketika ini Siti Murni Abdul Aziz. Jadi Siti Murni, teruskan dengan laporan di sana. Wah, begitulah indahnya Tasik Marina Putrajaya di mana pada malam hari lebih indah suasananya sempena dengan program Malam Keajaiban ataupun Magic of the Night yang akan berlangsung pada malam ini. Apapun, terima kasih Hisham, terima kasih Lela di Angkasa Puri. Dan untuk maklumat saudara, hari ini merupakan hari ke-5 program ini berlangsung di mana 9 hari keseluruhannya. Apapun, bagi mengulas lanjut berkenaan dengan program ini, turut bersama dengan saya pada hari ini merupakan Sekretariat Tahun Melawat Malaysia iaitu Puan Nuriyahati Awang. Baik Puan, menyentuh berkenaan dengan program Magic of the Night ini, apa mungkin keunikan di sebalik program ini sendiri? Okey, keunikan program Magic of the Night atau Malam Keajaiban pada kali ini, skala dia lebih besar di mana penyertaan adalah dalam 15 penyertaan kapal-kapal berhias dengan lampu warna-warni. Di samping tu kita juga mengadakan gerai-gerai pameran seperti kraft tangan, bazar kreatif, bazar industri kreatif JKKN, Fabulous Food One Malaysia. Dan pada masa yang sama kita adakan pameran seni visual dan kraft tangan juga. Jadi memang kita mengalu-alukan kedatangan semua warga Malaysia dan juga pelancong-pelancong untuk berkunjung ke Putrajaya di Marina Putrajaya untuk menikmati Magic of the Night dan pada masa yang sama berpeluang juga untuk menikmati Floria Festival di Putrajaya. Dan selain itu juga difahamkan pada malam ini ada pertunjukan bunga api juga Puan? Ya, malam ini akan ada pertunjukan bunga api khusus untuk Live Talika Putrajaya untuk memberikan gambaran kemuncak acara nanti pada malam Sabtu dan malam Ahad nanti. Jadi kita mengalu-alukan semua warga Malaysia untuk mengunjungi Putrajaya, Marina Putrajaya untuk membawa keluarga, semua ahli keluarga untuk memeriahkan lagi Magic of the Night ataupun Malam Keajaiban. Baik, mungkin berapa jangkaan pengunjung yang akan hadir pada malam ini dan juga mungkin ramai penonton T1 yang nak hadir, ada mungkin perlukan tiket ataupun tak perlu? Malam Keajaiban ni dia percuma, boleh dinikmati oleh semua warga Malaysia secara percuma dan juga pelancong-pelancong. Dan kita menjangkakan dalam mungkin kunjungan dalam 10,000 penonton memandangkan hari bekerja Tapi pada masa yang sama saya juga difahamkan akan ada pelancong-pelancong daripada luar negara yang akan datang. Difahamkan ada sekumpulan pelancong daripada negara Jepun yang akan sama-sama memeriahkan malam ini. Jadi mungkin perarakan
bot yang berlangsung selama 9 hari ini akan berakhir sehingga ke 12 hari bulan ini. 22 Jun ini. Okey, apa kata penonton TV1 datang beramai-ramai memeriahkan Magic of the Night ataupun malam keajaiban untuk menyaksikan sendiri perarakan bot yang begitu indah sekali. Dan apapun bagi mendapatkan perkembangan terkini di sini, pastikan anda terus setia bersama dengan kami di TV1. Dan waktu itu kita kembali dulu buat seketika kepada Hisham dan Lila di Angkasa Puri. Silakan. Ya, terima kasih Siti Muni. Syam dan Siti Muni boleh bawa anak malam ni ya. Putrajaya. Baik saudara, teruskan bersama kami selepas ini untuk mengikuti perkembangan setempat di kawasan anda. Juga lintas langsung negeri-negeri pilihan semuanya selepas ini. Baik saudara, anda masih bersama kami di Berita Wilayah. Laporan lintas langsung seperti biasa mengambil tempat dan meneruskan informasi negeri-negeri. Sebelum langsung bersama Rita Alicius, mari di Kota Kinabalu antara laporan yang mendapat tempat kadar zakat fitrah di Sabah kekal RM7 tahun ini. Jadi kita bersama dengan Rita untuk laporan seterusnya. Silakan. Terima kasih Hisham dan Norlela. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Kadar zakat fitrah bagi negeri Sabah kekal RM7 tahun ini. Kadar itu bersamaan dengan 2.7 kilogram beras yang dimakan majoriti penduduk Sabah. Perkara itu diumum Pengerusi Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, Dato' Haji Muhammad Suhaili Haji Said dalam sidang media di Kota Kinabalu. Menurut Datuk Suhaili, MUIS menyasarkan RM55 juta kutipan dengan pungutan zakat fitrah RM8.5 juta dan zakat harta RM46.5 juta. Beliau yakin sasaran itu mampu dicapai berdasarkan faktor ekonomi yang stabil, kesedaran tinggi masyarakat terutama syarikat besar yang beroperasi di Sabah untuk membayar zakat serta kecekapan para amil melaksanakan tugas. Terdahulu ketika berucap dalam taklimat amil-amil, Datuk Suhaili mahu ketua-ketua amil yang dilantik memantau wakil-wakil amil yang dipertanggungjawabkan dalam kutipan dan agihan zakat. Ia bagi melancarkan proses berkenaan selain meningkatkan kepercayaan dan keyakinan umat Islam kepada MUIS selaku institusi yang diamanah dan dipertanggungjawabkan mengendali urusan zakat dan fitrah di negeri ini. Tahun ini, Pusat Zakat Sabah akan mengagihkan RM7.39 juta zakat kepada 36,996 golongan asnaf, fakir miskin dan mualaf. Polis Diraja Malaysia PDRM tahun ini memberi tumpuan kepada jenayah yang boleh dicegah seperti curi kenderaan, ragut dan pecah rumah yang kian meningkat saban tahun. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, SCP Jauti Dikun berkata, bagi tempoh Januari hingga Mei 2014, kes jenayah harta benda merekodkan 631 kes berbanding 618 dalam tempoh sama tahun lalu, iaitu peningkatan sebanyak 2.1%. Walau bagaimanapun, beberapa balai polis merekodkan penurunan kes termasuk kes narkotik. Beliau berucap sempena Majlis Perhimpunan Bulanan Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu. Turut diadakan pemakaian pingat kenaikan pangkat kepada 7 pegawai kanan polis berpangkat inspektor ke pangkat ASP yang bertugas di Ibu Pejabat Daerah IPD Karamunsing. Beliau berharap dengan kepercayaan dan amanah yang diberikan pucuk pimpinan akan menjadi pembakar semangat kepada pegawai dan anggota berkenaan dalam memajukan kerjaya masing-masing. Selain itu, turut disampaikan sumbangan kepada mangsa kebakaran melibatkan 3 buah rumah di Flat Quarters Polis IPD Karamunsing Selasa lepas. Perbicaraan 30 individu yang dituduh atas pelbagai kesalahan berhubung pencerobohan di Lahadatu tahun lepas masuk hari ke-54. Prosiding diteruskan dengan memanggil semula saksi ke-32 Pegawai Penyiasat Jenayah Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Daerah Kota Kinabalu, Inspektor Jamirin Kintai untuk mengesahkan senjata yang dirampas daripada pihak penceroboh Sulu. Selain pelbagai jenis senjata, turut dicam beberapa barang yang digunakan militan Sulu dalam pencerobohan tersebut. Inspektor Jamirin berkata demikian ketika diminta Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Dasuki Mokhtar untuk mengesahkan pelbagai jenis senjata yang dirampas. Inspektor Jamirin turut memberitahu mahkamah bahawa beliau juga terlibat dalam menanda beberapa senjata yang dirampas dalam insiden keganasan di Lahadatu tahun lalu. Perbicaraan dijalankan di hadapan Hakim Stephen Chung.
Kerajaan berhasrat untuk mencapai 50% tenaga kerja berkemahiran tinggi menjelang tahun 2020 melalui agenda Skills Malaysia yang diumumkan di bawah program transformasi ekonomi ETP. Pengarah Jabatan Pembangunan Kemahiran Wilayah Sabah dan Labuan, Muhammad Azmi Pelah berkata, Jabatan Pembangunan Kemahiran dipertanggungjawabkan untuk menggalakkan dan menyelaras strategi dan program latihan kemahiran. Escort Academy pula merupakan antara 44 pusat bertauliah di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran yang mengkhususkan bidang hospitality dalam seni kulinari dan juga kaunter pertanyaan. Ia sekaligus mengisi tenaga mahir yang diperlukan dalam industri hospitality yang kian berkembang di negeri ini. Muhammad Azmi berucap merasmikan majlis penyampaian sijil kemahiran Malaysia tahap 1, 2 dan 3 untuk program seni kulinari Escort Academy di Kota Kinabalu. Saya telah banyak dapat pelajaran baru dalam bidang kulinari. Sebab saya ingin menjadi seorang pensyarah dalam bidang ini. Jadi saya banyak dapat input-input barulah tentang masakan-masakan dalam bidang kulinari. Saya belajar di Escort Academy dalam bagian pastry dan boleh buat perniagaan kecil-kecilan untuk membantu saya punya masa depan dan juga keluarga saya. Dalam majlis ini, seramai 39 graduan Escort Academy menerima sijil masing-masing. Pertubuhan peladang kawasan PPK Tuaran wajar mendapat bantuan bukan sahaja dari segi peruntukan malah peluang-peluang menjana pendapatan para peladang khususnya dalam sektor pertanian. Pengurusi Pertubuhan Peladang Negeri Sabah, Datuk Muhammad Nazri Abdullah berkata, usaha itu antara lain bagi menggalakkan setiap peladang membantu kerajaan mentransformasikan program-program yang diperkenalkan dalam pelbagai sektor termasuk sektor pertanian. Beliau ditemui selepas perasmian Mesyuarat Agung Tahunan PPK Tuaran kali ke-36 di Dewan Belia Tamparuli. Sementara itu, beberapa ahli PPK yang ditemui turut berkongsikan harapan masing-masing. Dari segi peralatan memang dia sudah sedia ada tetapi telah ditambah baik, telah ditambah dan setakat ini alhamdulillah cukup. Peruntukan yang kena bagi seperti macam peralatan, macam gestato begitu sama macam tangki pom dan ada lagi satu yang macam budak-budak Samarlang kan kena bagi duit lah begitu sama sijil. Dalam majlis itu, Datuk Muhammad Nazri turut menyampaikan sijil kepada 20 penerima anugerah, antaranya anugerah Ketua Unit Peladang Aktif, anugerah Perkhidmatan Cemerlang PPK dan anugerah Pelajar Cemerlang. Sekian sumbangan berita dari Kota Kinabalu untuk hari ini. Kembali bersama Hisham dan Rolela di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Rita. Baik, saudara, seterusnya tahap pematuhan kilang kelapa sawit di Sarawak terhadap Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan peraturan-peraturan yang terkandung di bawahnya sepanjang tahun lepas. Itu antara laporan dari Bumi Kenyalang. Untuk laporannya, kita langsung ke studio BRTM Kuching bersama Nosila Talaha di sana. Silakan Sila. Terima kasih Hisham dan Nolela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kilang kelapa sawit di Sarawak mencatatkan 95% pematuhan keseluruhan terhadap Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan peraturan-peraturan yang terkandung di bawahnya sepanjang tahun lepas. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar, Dato' Halimah Hassan, sebahagian kecil pematuhan yang gagal dicapai oleh kilang-kilang kelapa sawit berkenaan membabitkan syarat-syarat kecil dan peraturan dalam jadual pematuhan lesen, akta dan kualiti pematuhan. Untuk itu, beliau mahu kilang-kilang kelapa sawit di negeri ini supaya mematuhi sepenuhnya setiap syarat dan peraturan dalam akta tersebut ke arah mencapai 100% pematuhan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Setakat ini terdapat 69 buah kilang kelapa sawit beroperasi di seluruh negeri. Dato' Halimah ditemui pemberita selepas merasmikan seminar pematuhan kilang kelapa sawit terhadap Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan majlis penyerahan lesen kilang kelapa sawit di Kuching hari ini. Pada majlis itu, Dato' Halimah menyampaikan anugerah kilang kelapa sawit Lestari kepada kilang kelapa sawit Kuala Suai, Gedong Palm Oil Mill, Metanik Palm Oil Mill
dan Wellhouses Oil Mill atas pencapaian tahap pematuhan yang baik ke atas Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Beliau turut menyampaikan 69 lesen kilang kelapa sawit kepada wakil kilang masing-masing. Semua pihak termasuk ibu bapa, guru-guru, badan-badan keagamaan, badan-badan bukan kerajaan dan masyarakat harus bekerjasama memberi pendidikan serta ilmu pengetahuan kepada para pelajar tentang risiko yang dihadapi sekiranya terlibat dalam masalah seksual. Mengulas isu remaja bercumbuan secara terbuka di tempat awam, Menteri Kebajikan Wanita dan Pembangunan Keluarga Datuk Fatimah Abdullah berkata, ibu bapa harus berfikiran terbuka dalam membincangkan isu tersebut dengan anak-anak mereka. Beliau menjelaskan kecanggihan teknologi maklumat dan penyalahgunaannya merupakan salah satu punca remaja terjerumus ke arah melakukan perkara yang tidak sopan itu. Generasi yang baru ini dilahir dalam persekitaran dan dalam zaman yang berbeza daripada ibu bapa. They are very exposed. Datuk Fatimah ditemui selepas majlis penyerahan pakaian sukan dan seragam sekolah di SK Green Road di Kuching. Seramai 91 murid SK Green Road menerima bantuan yang ditaja oleh Persatuan Jurufoto Media Sarawak dan Bank Rakyat Cawangan Padawan. Terdapat 81 taman asuhan kanak-kanak taska swasta di seluruh Sarawak yang masih belum berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Menteri Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak dan Pembangunan Keluarga Puan Rozi Yunus berkata ini berikutan ketidakpatuhan taska tersebut terhadap panduan dan peraturan penubuhan sesebuah taman asuhan. Antara aspek yang perlu diberi perhatian termasuk kedudukan taska selain faktor keselamatan. Justru Menteri Muda itu memberi jaminan kementeriannya akan berusaha membantu para pengusaha taska terbabit untuk memudahkan proses pendaftaran. Setakat ini 114 buah taska swasta telah berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Puan Rozi ditemui pada sesi lawatan kanak-kanak dari 13 taska di Bandaraya Kuching ke Kids Clubhouse di Plaza Merdeka di Kuching. Usaha sedang giat dijalankan bagi menghasilkan nota muzik yang boleh menggabungkan penggunaan instrumen pertong dan sapek dalam satu lagu. Pemain muzik pertong atau buluh masyarakat Bidayuh dari kumpulan Madih, Arthur Borman, yakin usaha sedemikian akan tercapai dalam tempoh 2 tahun akan datang. Arthur kini sedang berusaha mencari nota muzik yang sesuai bagi memastikan alunan muzik pertung boleh seiring dengan muzik sapek dari masyarakat orang Ulu. I've tried playing that bamboo instrument with the sapek, my pertuang with the sapek. It can work well together. Arthur menyatakan demikian pada sesi perbincangan sempena Expo Muzik Dunia Borneo yang berlangsung di Kuching. Bagi Arthur, penghasilan muzik kontemporari menerusi gabungan dua instrumen muzik ini adalah sebahagian usaha pemeliharaan muzik dan instrumen tradisional masyarakat Bidayuh dan orang Ulu untuk manfaat generasi masa depan. Sementara itu, seorang lagi penggiat muzik tradisional masyarakat Bisaya, Peter Shawal, yang juga menaib Presiden Persatuan Bisaya Sarawak, mengalu-alukan kerjasama pelbagai pihak untuk membantu mempromosi kumpulan gong tradisional Bisaya ke pesada dunia. Ujarnya usaha ini penting bagi membuka mata komuniti Bisaya mengenai pentingnya memelihara muzik dan instrumen tradisional mereka setelah melihat komitmen masyarakat lain. Laporan itu mengakhiri sumbangan Sarawak untuk Berita Wilayah Petang ini. Untuk berita seterusnya, kita kembali ke Angkasa Puri bersama Hisham dan Nolila. Sila Talha, terima kasih. Baik, itu ucapkan sekali lagi terima kasih kepada rakan tugas Sabah Sarawak dengan perkembangan setempat negeri masing-masing. Baik, Kelantan turut menyumbang informasi datang langsung negeri-negeri untuk hari ini. Telah bersedia di Kota Baru, Suzila Idayu Yaakob di sana. Silakan, Suzila. Terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Fenomena cuaca kering dan perubahan monsun barat daya yang melanda negara ini turut memberi kesan kepada paras air di empangan Kuong Rantau Panjang. Hasil tinjauan kru RTM bersama kakitangan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Kelantan ke empangan itu mendapati paras air terkini adalah 12.96 meter berbanding paras normal 16.76 meter dari aras laut sebelum ini.
Jurutera JPS Jajahan Pasir Mas Wan Hassan Wan Nawang berkata, walau bagaimanapun jumlah takungan air masih terkawal dan belum mencapai tahap kritikal. Empangan ini membekalkan air untuk sistem pengairan bagi kegunaan hampir 4,000 petani melibatkan 6 buah kampung. Menurut beliau, empangan yang terletak di sempadan negara iaitu kira-kira 2 km dari negara jiran ini bergantung sepenuhnya kepada air hujan selain mata air. Sehubungan itu, pihaknya telah merangka beberapa pelan tindakan bagi menghadapi keadaan cuaca panas dan kering yang dijangka berlarutan sehingga September depan. Kita akan pasang pam dan kita akan salurkan air ke sistem pengairan kita, dan dalam masa yang sama kita ada strategi lain lah. Mungkin kita buat sistem saluran penyaluran air ke sistem pengairan kita lah. Dalam pada itu, menurut Wan Hassan, kekurangan paras air di empangan ini juga disebabkan beberapa faktor lain, antaranya penerokaan hutan di sekitar kawasan tersebut oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Walaupun jumlahnya kecil, namun ia turut menjejaskan ekosistem di kawasan berkenaan yang turut menyimpan pelbagai khazanah berharga seperti kayu taja. Takungan air seluas 4.3 km persegi ini turut menjadi habitat bagi spesies ikan toman dan tosan. Perubahan ini memberi kesan nyata kepada sumber air sehingga menyebabkan isu pada air di kawasan tadahan hujan, sungai dan empangan menyusut akibat tersejat kerana cuaca panas. Justru pelan tindakan khas yang bersesuaian perlu bagi menghadapi musim kemarau. Usaha memberi kesedaran mengenai penyalahgunaan dadah bukan hanya tertumpu kepada penguatkuasaan undang-undang dan kempen kesedaran. Malah pengukuhan aspek jati diri melalui pendekatan agama turut diberi penekanan oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK dalam memulihkan penagih. Pengenalan program-program berbentuk keagamaan antaranya halaqah dan majlis tilawah Al-Quran melibatkan penyertaan orang kena pengawasan OKP telah banyak membantu mereka untuk kembali ke pangkal jalan. Kebanyakan OKP terlibat adalah mereka yang sedang menjalani hukuman antara 2 hingga 3 tahun. Bila dah kita dekat diri dengan Allah Ta'ala, kita jadi insaf. Kita asal lah buat benda-benda macam benda yang tidak ada faedah. Mula-mula saya terlibat dengan dadah tu, saya tak tahu apa. Tapi lepas daripada didikan daripada pusat tu, alhamdulillah lah. Nasihat saya pada mana ingin mencuba, tak payahlah. Pasal anda cuba, anda sengsara. Sementara itu, penolong pengarah pemulihan, rawatan dan perubatan AADK Kelantan, Khairul Azmi Ahmad berharap bengkel dan program keagamaan secara berkala sepanjang tahun ini mampu menerapkan nilai-nilai keagamaan dan memupuk keinsafan di kalangan mereka. Malah kalau kita tengok dalam program yang kami buat dalam rawatan dan pemulihan ini, kami menekankan program keagamaan kerohanian. Lebih-lebih lagi bila menyambut kedatangan hari-hari kebesaran di dalam Islam. Beliau ditemui RTM pada Majlis Tilawah Al-Quran peringkat AADK Kelantan di Pasir Mas. Seramai 22 peserta terdiri daripada OKP dan kaki tangan AADK negeri menyertai acara tahunan bertemakan Wasatiyah Tonggak Kesatuan Ummah itu. Setakat ini seramai 2,571 OKP diletakkan dalam pengawasan AADK Kelantan di seluruh negeri. Selain aspek pencegahan dan penguatkuasaan undang-undang, pendekatan pembangunan kerohanian seperti ini wajar diteruskan. Ia sekaligus membantu OKP terlibat dalam meninggalkan terus tabiat penagihan dadah. Fikri Zaib untuk Berita RTM. Pihak berkuasa meneruskan pemantauan terhadap individu yang disyaki terlibat dengan kegiatan judi bola sepanjang tamasya Piala Dunia. Bagaimanapun, setakat ini tiada lagi laporan berhubung kegiatan itu berlaku di negeri ini, termasuk di Pasir Mas. Timbalan Ketua Polis Daerah Pasir Mas, Superintendent Tengku Azman Tengku Abdullah, mahu kerjasama awam yang mempunyai maklumat berhubung kegiatan tersebut dengan melaporkannya segera kepada pihaknya. Setakat ini, keadaan masih terkawal dan pemantauan dari semasa ke semasa terus dibuat. Dan pihak polis sentiasa memantau supaya kegiatan itu tidak berlaku, khususnya di daerah Pasir Mas dan juga
kontingen Kelantan, negeri Kelantan khususnya. Beliau berkata demikian selepas majlis pelepasan pasukan Kor Kadet Polis Kontingen Kelantan ke Pulau Pinang di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Pasir Mas. Seramai 46 orang termasuk pegawai yang mengiringi peserta menyertai pertandingan Kor Kadet Polis peringkat kebangsaan bermula 18 hingga 23 Jun ini. Dalam perkembangan lain, dimaklumkan juga keadaan jenayah membabitkan curi motosikal dan pecah rumah menunjukkan penurunan dengan rondaan berterusan di kawasan panas. Pasukannya juga telah menyelesaikan banyak kes curi motosikal dengan penahanan 120 suspek yang disyaki terlibat. Paparan itu mengakhiri sumbangan bahan berita dari Kota Baru. Kembali kepada rakan setugas untuk berita selanjutnya. Silakan. Terima kasih. Majlis Bandaraya Alustar MBAS akan memastikan makanan yang dijual di Bazar Ramadan sekitar Alustar pada Ramadan ini berkualiti, bersih serta selamat untuk dimakan. Betul, Tun Nolela. Dan capaian kebersihan termasuk bebas pelbagai jenis virus termasuk leptospirosis ataupun kencing tikus. Untuk tujuan itu, MBAS menjalin kerjasama dengan Unilever Food Solution UFS melalui Chefmanship Academy CA yang merupakan program julung kali diadakan di kawasan utara Semenanjung. Datuk Bandar Alustar, Datuk Mat Noh Ahmad berkata, kerjasama tersebut sekaligus meningkatkan tahap pengetahuan serta kesedaran pengusaha mengenai aspek kebersihan. CA berperanan menyalurkan pengetahuan dan maklumat mengenai kaedah pengendalian makanan yang betul. Selain itu, peniaga akan didedahkan dengan topik pembelajaran lain bagi meningkatkan kemahiran memasak serta memupuk kepintaran perniagaan. Nak memastikan mereka ini dapat menyediakan makanan mengikut tata cara kaedah yang khususnya bagi orang-orang Islam Muslim, iaitu bersih suci. Beliau menyatakannya selepas ceramah pengendalian makanan sempena Bazar Ramadan 2014 di Alustar Kedah. Dalam pada itu, tindakan tegas akan dikenakan terhadap peniaga Bazar Ramadan yang menjual tapak bazar mereka kepada pihak ketiga dengan tujuan memperoleh keuntungan termasuk menarik balik kelulusan permit perniagaan serta disenarai hitam daripada memohon tapak bazar untuk tahun hadapan. Buah kurma menjadi pilihan setiap kali tibanya Ramadan. Sambutan menggalakkan juga diterima dengan pelbagai jenis kurma dalam pasaran dan semuanya diimport. Dan berbicara mengenai kurma juga, Yelela, jangan terkejut jika pokok kurma boleh tumbuh subur di negara ini menerusi penjagaan, kawalan penyakit dan baja. Di Kuala Terengganu, sebatang pokok kurma yang ditanam dekat Kampung Tiruk berhampiran Kampung Pasir Tinggi kini telah mengeluarkan hasil. Pokok ini pada mulanya hanya dijadikan pokok hiasan dan lanskap di tapak projek Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Industri Rozelle Terengganu melihat perkembangan pokok kurma yang boleh hidup subur di negara ini berdasarkan cuacanya. Pengarah urusannya Abdul Madik Muda yakin lebih banyak lagi pokok seperti ini boleh ditanam. Saya cuba bawa pokok ni untuk tanam ke Malaysia. Saya rasa ada potensi besar untuk berkeluar hasil. Jadi salah satunya saya rasa kurma ni memang daripada baka yang terbaik. Maknanya baka yang berkualiti. Yang mana dia boleh mengeluarkan buah di Malaysia lah. Sebab saya rasa untuk nak mengeluarkan buah apa-apa jenis tanaman pun di Malaysia ni, dia ada dua faktor je bagi saya lah. Salah satu faktor kita streskan pokok tu. Terdapat 10 pokok kurma lagi ditanam di kawasan ini tetapi belum mengeluarkan hasil. Dalam pada itu, Pegawai Pertanian Pusat Penyelidikan berkenaan, Liana Amran berkata pokok kurma memerlukan penjagaan rapi jika mahu dijadikan tanaman komersial. Stres yang dimasukkan adalah dari segi suhu, panas dia, sama ada sesuai ataupun tidak dengan buah kurma. Dan seterusnya adalah faktor abiotik, maksudnya persekitaran. Yang mana kita bagi nutrien, baja, persekitaran yang sesuai selain daripada genetik alteration terhadap kurma. Yang tadi kata sebelum itu, perkarangan Masjid Wakaf Tembusu Kuala Terengganu dan Masjid Kayu Ulul Albab seberang Jertih turut berbuah dan menjadi tumpuan ramai.
Pengkisahan sejarah kurang menarik minat generasi muda ketika ini terus diterjemahkan dalam bentuk yang mudah difahami mereka. Justru mahu generasi itu mengetahui mengenai sejarah Melayu, ketokohan dan kepahlawanan Mat Kilau ketika menentang penjajah di Pahang diadaptasikan dalam bentuk filem. Dan pahlawan Kilau kini dalam proses penggambaran hasil arahan pengarah Syahrudin Dali dengan menampilkan muka-muka baru. Generasi baru, generasi sekarang ini mengetahui siapakah Mat Kilau, apakah perjuangan dia, kenapa dia berjuang. Maka kita mengambil tanggungjawab, itulah beban ini untuk kita cuba juga mencipta ataupun membuat filem ini. Memegang watak utama, Ali Karimi mengakui percubaan pertamanya dalam industri seni ini perlu berdepan dengan kesukaran untuk menghayati watak dan emosi bagi menjayakan filem ini. Begitu juga Ukasha Senros dengan penglibatan sulung dalam genre filem ini. Saya buat kajian, saya belajar, tanya cikgu-cikgu dengan kawan-kawan yang pernah berlakon. Saya tanya pandangan diorang, tanya kawan-kawan, jadi dia orang bagilah input-input, nasihat-nasihat, jadi saya belajar dari situlah. Cabaran dia bila kita kena berdialek dalam bahasa Melayu yang dulu-dulu. Macam bakukan dia and then cara bercakap tu macam mana. So saya kena buat research dulu, cerita-cerita dulu macam mana dia orang bercakap. Sekarang lain. Setakat ini pembikinan filem pertama produksi Studio Kembara Senyap Berhad berjalan lancar. Menghulurkan bantuan kepada golongan memerlukan tidak hanya pada waktu-waktu tertentu sahaja. Keprihatinan buat mereka diterjemahkan menerusi pelbagai program yang dirangka pihak bertanggungjawab. Seperti di Dun Kuah Langkawi, Kedah, siri jelajah dari kampung ke kampung terus dilaksanakan dengan bantuan kali ini disalur kepada 11 warga emas kurang bernasib baik dan terlantar. Menjangkau usia lebih 100 tahun, tiada lagi kudrat Hitam Rashid dan hanya mampu terlantar di katil rumahnya di Kampung Kedawang akibat sakit tua. Sementara itu, di Kampung Candik Kura pula, Isa Daud berusia 88 tahun dan Melah Nayan 85 tahun menerima kunjungan Adun Kuah Nur Saidi Nayan bersama skuad sayang wanita UMNO yang turut disertai pegawai Jabatan Kebajikan dan pasukan perubatan Pejabat Kesihatan Langkawi. Daripada 11 yang kita lawat tu, saya ingat sebahagian besar tu perlu mendapat bantuan lah. Sama ada daripada kursi roda ataupun bantuan bulanan. Khususnya golongan ini contohnya susu yang mereka minum dan pampers dan sebagainya, tilam dan sebagainya. Dijangkakan program serupa juga akan terus dilaksanakan pada masa akan datang. Baik, saudara sukan, kami mulakan dengan bola sepak Liga Super. Angkatan Tentera Malaysia menangguhkan hasrat Johor Darul Takzim untuk mengesahkan status sebagai juara Liga Super musim ini. Meskipun tewas 1-2, JDT kekal menerajui Liga susulan kekalahan Selangor kepada Kelantan. ATM memerlukan kemenangan ke atas JDT untuk kekal beraksi di Liga Super musim depan. Jaringan pertama The Gladiators hanya terhasil pada hasilnya minit ke-40. Pemain menerusi pemain import Bruno Martelotto. 14 minit bersambung babak kedua, Muhammad Afizi melebarkan kedudukan 2-0 untuk tuan rumah. Asrarudin Putra Omar merapatkan jurang pada minit ke-84. Namun tidak cukup untuk mencuri mata daripada ATM dengan baki 2 perlawanan lagi. ATM di tangga ke-10 Liga dengan 22 mata, manakala JDT kekal dengan 38 mata. Dalam pada itu, 3 mata berharga nyata amat penting buat ATM yang kini bergelut untuk keluar dari zon penyingkiran. Bagi B. Satyanaden, kemenangan ke atas JDT mampu menyuntik semangat anak-anak buahnya untuk meneruskan aksi cemerlang dalam baki 2 perlawanan akan datang. But I take out my hats to the boys. Dia semua bagi yang 100%. Even those who never played before, they bagi 100%. That's very good. We could have scored more goals. Namun pengendali JDT Boyan Hodak berang dengan beberapa keputusan pengadil yang dilihat tidak masuk akal. About the game, we hit the bar, we hit the post. Referee, I will not comment, but definitely I will check the video and send to FM because again I'm quite unhappy with him.
Keputusan perlawanan semalam menyaksikan perebutan juara Liga terus terbuka buat 3 pasukan teratas. Dan saudara, kekalahan JDT di Selayang gagal dimanfaatkan Selangor yang turut mencatat kekalahan 2-0 ke atas Kelantan di Kota Baru. Kelantan terlebih dahulu merobek gawang Selangor apabila Forkido yang tidak dikawal mudah menanduk masuk bola ke gawang minit ke-22 untuk mendahului 1-0 hingga tamat babak pertama. Selepas rehat permainan agresif di Pamir, kedua-dua pasukan menyaksikan 6 kad kuning dilayangkan. Pemain pertahanan Farisham Ismail terpaksa diusung keluar selepas bertembung dengan Hazwan Bakri semasa perebutan di depan gol pada minit ke-58. Perjuangan Selangor ditamatkan Wan Zahrul Nizam di minit ke-85 sekaligus memberi 3 mata untuk Kelantan. Pengurus Kelantan menyifatkan kemenangan malam tadi terus menghidupkan peluang Kelantan untuk menamatkan saingan Liga Super di kelompok 4 pasukan terbaik. Dan saya percaya dia akan improve dari masa ke semasa dengan fitness level yang ada pada beliau sekarang. Kita akan tingkatkan masa permainan beliau dari masa ke semasa. Sementara itu, Ketua Jurulatih Selangor, Mehmet Durakovic, tetap optimis peluang Selangor untuk merampas tahta Liga masih ada. We go back to Shah Alam and we concentrate against Sarawak and hopefully all will be back. Hopefully everyone is okay. We'll have a good recovery and then we'll get ready for Sarawak. So it's very important. Turut tercicir mata juara Piala FA Pahang apabila terikat satu mata dengan tuan rumah Sarawak di Kuching. Pahang terlebih dahulu membuka tirai gol pada minit ke-33 menerusi penyudah pemain import Matthias Conti. Namun kelebihan itu tidak bertahan lama apabila ketua pasukan Ngap Sayod, Joseph Kalangti, menyudahkan hantaran Asri Cucu untuk menyamakan kedudukan 1-1 seminit selepas babak kedua bermula. Sarawak kini di kedudukan ke-6 dengan 30 mata selepas mengharungi 20 perlawanan. Terengganu gagal memanfaatkan kelebihan di laman sendiri apabila seri 2-2 dengan Sam Darby FC. Mario Karlovic membuka jaringan seawal minit ke-5 hasil jaringan Mario Karlovic sebelum Muhammad Nur Farhan Muhammad menggandakan kedudukan di minit ke-13 untuk Terengganu selesa mendahului 2-0 di babak pertama. Pelawat merapatkan jurang menerusi pemain import William pada minit ke-68 sebelum Mahmud Al-Mamna menjaringkan gol penyamaan. Terengganu kekal di tangga ke-4 dengan 32 mata, manakala Sam Darby di tangga ke-7 dengan 29 mata. Di Stadium Shah Alam, 3 mata penuh dikutip PKNS FC selepas menewaskan Lions 12 2-1. Pelawat terlebih dahulu di depan pada minit ke-25 hasil percubaan luar kotak penalti Kwak Jun Yi. Minit ke-32, larian solo Muhammad Amiruddin berjaya melepasi pertahanan Lions 12 untuk jaringan penyamaan PKNS. Kemenangan tuan rumah disahkan Patrick Ronaldinho, namun ia tidak mengubah kedudukan PKNS yang kekal di tangga tercorot Liga. Baik saudara, bagi anda yang berada di sekitar Putrajaya, jangan lepaskan peluang menyaksikan kemeriahan berhias pada malam ini pastinya di Tasik Marina Putrajaya. Ya, dan bagi anda yang tidak berkesempatan menyaksikan Magic of the Night, peluang masih lagi terbuka menerusi siaran langsung di TV2 8.45 malam. Dengan itu, berita wilayah terus kepada anda. Assalamualaikum.